Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 2. Hari ini terus kita masuk bahagian pendidikan jasmani dan kesihatan. Kita buka pada muka surat 67. Okey. Pada muka surat 67 kita buka. Kemudian terus kita masuk ni di cerita pasal hari kanak-kanak sedunia, tapi kita terus masuk pada gaya hidup sihat. Okey. Yang pertama sekali kita nak tengok semua murid. Yang pertama sekali kita tengok semua murid perlu mengetahui dan mengamalkan postur, rehat dan tidur yang betul. Okey, postur, rehat dan tidur yang betul. Yang first sekali, yang penting ni lah. Yang penting postur, rehat, tidur yang betul. Okey. Yang pertama, postur ni cara kita duduk lah, cara berdiri lah, ni bagi postur lah. Okey. Yang pertama cara duduk yang betul. Kalau kita tengok kat sini, kita ambil warna yang lebih agresif. Dia duduk tu badan dia tegak. Badan dia tegak. Nampak Kalau kita duduk bongkok macam ni, ada juga orang duduk macam ni, dia main komputer kan. Badan dia tak tegak, problem sikit lah. Okay. Jadi kita kalau nak duduk atas kerusi, kita kena rapat betul pinggang ni dekat belakang tu, dekat kerusi. Kita tak boleh bongkok macam tu. Ini postur lah. Yang kedua, cara berdiri. Cara berdiri yang betul, tegak lah. Terus. Ada orang dia bongkokkan badan dia sikit. Kita kena sentiasa berdiri tegak sikit. Ada orang dia mendada sikit untuk tegak. Ini postur yang betul lah. Yang seterusnya, cara tidur. Cara tidur, biasanya orang mengiring ke kanan. Kalau kita tengok kaki dia ni, dalam keadaan dia orang kata tidur cara Nabi Jadi tangan satu letak bawah bantal, ada orang buat macam tu. Dan juga sebelah tangan lagi, sebelah sini ni mengiring ke kanan. Bagus Yang ini cara yang kurang sesuai. Dia letak bantal mendongak macam ni dan kaki bengkok macam tu. Okey. Boleh Ada juga orang tidur cara meniarap, bahaya Cara meniarap tak bagus Dan seterusnya cara mengangkat barang. Nak mengangkat barang, kita kena duduk dulu. Duduk dulu, barulah kita boleh angkat barang. Kita tak boleh angkat secara macam ni. Boleh kena slip disc. Slip disc ni boleh google lah apa dia slip disc tu. Tapi slip disc ni bahaya lah. Jadi kalau boleh kita duduk dulu, baru kita angkat barang tu. Okey. Postur ni, kalau kita nak tahu ni ada masuk postur. Bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Postur lah, postur. Seterusnya, rehat ialah berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Maksud rehat lah, tak payah fikir apa-apa. Rehat betul-betul fizikal, mental. Yang seterusnya last sekali ialah tidur. Tidur ialah melelapkan mata dan merehatkan badan. Okey, senang je. Okey. Seterusnya, cikgu mestilah galakkan murid-murid, semualah ayah ibu kita duduk dalam cara postur yang betul. Okey, seterusnya sihat selalu. Muka surat 69 Yang pertama ni ada gambar doktor ni. Tak apalah gambar doktor tu. Kepentingan menjaga postur, kepentingan rehat dan tidur. Dia ada dua. Kenapa kita kena jaga postur tu? Kita kena jaga supaya kita punya tumbuh besaran sempurna. Tumbuh besaran ni maksudnya tumbuh badan kita tinggi, elok lah, cantik lah. Yang seterusnya, mengelakkan daripada kecederaan. Ni kalau tidak kena masuk hospital lah. Yang seterusnya, badan kita akan jadi lebih sihat dan hidup akan jadi lebih cergas. Okey, boleh faham Seterusnya, kepentingan rehat dan tidur. Kepentingan rehat dan tidur. Kenapa? Ni. Proses penghadaman. Makan. Kita makan. Kalau kita tak rehat, penghadaman kita terganggu. Okey. Kemudian membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Badan kita ada sel-sel. Sel ni benda dalam badan kita. Jadi dia akan baiki balik. Lepas tu jadi elok lah badan kita semula. Kemudian meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Kalau kita duduk dia jaga rehat, kita akan buat kerja pun okey je. Pergi sekolah pun tak ngantuk je. Buat kerja sekolah pun tak ngantuk. Dan
dapat merehatkan fizikal dan mental. Maksudnya kita punya badan cergas balik, kita punya otak pun jadi lebih cergas. Okey. Kat sini dia kata buat poster berkaitan dengan rehat dan tidur yang mencukupi. Tak perlu Okey, seterusnya. Jaga diri. Ini pada surat yang seterusnya, iaitu surat 71 dan 70, 71 ada perkataan dia sentuhan tidak selamat. Sentuhan tidak selamat ni apa dia? Kita tengok dulu. Sentuhan yang selamat dulu. Sentuhan selamat ialah sentuhan yang membuatkan kamu gembira, selesa dan positif. Sentuhan tidak selamat pula ialah sentuhan yang membuatkan kamu rasa marah, sedih atau keliru. Keliru, sedih. Okey, yang pertama, ada seorang lelaki ni, dia tengok budak perempuan ni, dia kata, cantik budak ni. Ida sakit kaki, boleh saya urut? Budak ni pun cakap, tak boleh sentuh saya, dia kata. Ini situasi yang tidak selamat lah. Yang kedua, dia kata, boleh culik budak ni. Ikut abang jalan-jalan nak tak? Dia kata apa? Tidak mengapa, mak saya sedang menunggu di sana. Kita kena cepat-cepat lah. Tak nak. Jangan layan orang lah, senang cerita. Orang yang tak dikenali. Orang yang kita kenali pun kita tak boleh nak bagi pegang-pegang kita. Yang ketiga, sentuhan tidak selesa. Rani lamanya tak berjumpa. Dipeluk kuat-kuat macam tu kan. Tu dia kata, cukuplah Ina, saya rasa tidak selesa. Orang kuat-kuat dia peluk. Ada orang yang rasa selamat sentuhan tu, tapi dia kuat-kuat dia buat. Tak bagus lah. Yang seterusnya, situasi keempat. Pinjam buku kamu, tolonglah. Nak pinjam boleh, tapi jangan sentuh peha saya. Dia sentuh dekat peha. Dia tak nak. Dia rasa tak selesa. Sentuhan-sentuhan macam ni jangan buat lah. Okey. Kat adik-beradik pun jangan buat. Okey. Bincangkan mengapa situasi tersebut dikatakan sentuhan tidak selamat dan tidak selesa. Yang ini nanti kita bincangkan bersama. Tapi cikgu akan bagi soalan lah. Okey. Kat sini tak payah buat. Ini tak perlu buat. Dan seterusnya tu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi, InsyaAllah.